Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada panel penilai serta peserta Karnival Inovasi at UMT 2023. Saya Teknologis Syufianah Puteri binti Yusof dan Dr. Adilain Leong Soi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Kan Tuaran, Sabah akan membentangkan inovasi kami yang bertajuk Templat K2PB 1.0. Penghasilan templat K2PB 1.0 adalah berkait rapat dengan 4 langkah pelaksanaan KPPB. Semasa pensyarah melaksanakan langkah 1 iaitu kejelasan pensyarah dan langkah 2 backward design. Di mana pada langkah kejelasan pensyarah, para pensyarah perlu merungkai kurikulum dan mengisi templat merungkai kurikulum, manakala untuk langkah 2 pensyarah perlu mengisi templat backward design. Seterusnya, pensyarah perlu membuat perancangan pelan pembelajaran bermakna dengan mengaplikasikan konsep kejelasan dalam merungkai kurikulum dan mereka bentuk modul pembelajaran yang bersesuaian dengan komponen pedagogi kontemporari dalam norma baharu. Rasional di sebalik pembangunan templat K2PB 1.0 adalah untuk mengatasi beberapa cabaran dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah. Beberapa isu yang dikenal pasti adalah: pertama, kekangan masa. Pensyarah seringkali menghadapi tekanan masa yang tinggi dalam merancang dan merekod aktiviti pembelajaran. Templat ini membantu mengurangkan kesibukan melalui struktur yang teratur dan senarai semak yang mudah diakses. Kedua, pendokumentasian aktiviti bermakna. Proses mengumpul aktiviti pembelajaran bermakna seringkali tidak teratur dan pentingnya aktiviti tersebut didokumentasikan. Templat ini memastikan pensyarah mencatat setiap aktiviti bermakna secara sistematik. Ketiga, penggunaan model pengajaran. Pensyarah sering menghadapi kesukaran untuk memilih model pengajaran yang sesuai untuk sesuatu pembelajaran. Templat ini menyediakan senarai 5 model KPPB dan membantu pensyarah dalam memilih dan merekod model yang digunakan. Keempat, penilaian dan perkongsian amalan terbaik. Templat ini memudahkan pensyarah untuk menilai keberkesanan aktiviti pembelajaran dan model yang digunakan. Ia juga menyediakan platform untuk perkongsian amalan terbaik di kalangan pensyarah. Dan kelima, memudahkan perkongsian hasil KPPB. Templat ini juga dapat memudahkan pensyarah dan pelajar yang akan berkongsi hasil KPPB sepanjang tempoh semester pembelajaran dalam showcase, di mana templat ini akan merekodkan aktiviti pembelajaran bermakna beserta dengan elemen-elemen model KPPB dengan sistematik dan jelas. Objektif bagi penghasilan inovasi ini adalah seperti berikut: 1. Menyediakan platform sistematik mudah akses aktiviti pembelajaran bermakna. 2. Meningkatkan kesedaran kepentingan aktiviti pembelajaran bermakna serta memudahkan proses pendokumentasian. 3. Memudahkan untuk memilih, merekod dan menganalisis penggunaan 5 model KPPB dalam PDP. 4. Membantu dalam memahami 5 model KPPB dalam PDP. 5. Memberi motivasi dalam melaksanakan pengajaran berkonsepkan KPPB. Dilaksanakan pada bulan Mei 2023, 2 minggu sebelum diperkenalkan kepada pensyarah dan pelajar. Templat K2PB 1.0 telah diverifikasi oleh 3 Task Force KPPB IPGM yang merupakan pakar dalam KPPB bagi mendapatkan maklum balas dan kesahan. Semasa ujian rintis, kami telah menjalankan sesi maklum balas, demonstrasi dan perbincangan dengan pensyarah-pensyarah ini. Mereka telah meluangkan masa dan usaha mereka untuk mencuba dan menilai inovasi ini dari pelbagai sudut pandang. Pensyarah-pensyarah yang dijemput telah memberi maklum balas berharga yang telah digunakan untuk meningkatkan inovasi ini sebelum ia diintegrasikan secara meluas. Hasil daripada penglibatan mereka telah membantu kami mengenali kekuatan dan kelemahan inovasi ini dalam konteks penyediaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Maklum balas yang diberikan telah digunakan untuk membuat penyesuaian dan penambahbaikan yang diperlukan bagi menyesuaikan dengan keperluan pensyarah. Berikut adalah fitur yang terdapat dalam templat K2PB 1.0. Kolom 1, bilangan, ruangan bilangan aktiviti. Kolom 2, hasil pembelajaran kursus HPK, ruangan hasil pembelajaran kursus. Kolom 3, pelan pembelajaran. Status pelan pembelajaran sama ada secara stand-alone atau interdisiplinari. Kolom 4, kategori aktiviti. Kategori aktiviti yang boleh dipilih: kuliah, tutorial, amali, pentaksiran, lain-lain atau EP. Kolom 5, aktiviti pelajar, tugasan, senarai aktiviti atau tugasan pembelajaran bermakna yang telah dirancang mengikut keperluan KPPB. Kolom 6, alat digital. Berdasarkan aktiviti yang dirancang, pensyarah akan memilih status penggunaan alat digital.
Kolom 7 hingga 25, pensyarah akan memilih elemen-elemen 5 model KPPB yang sesuai untuk setiap aktiviti pembelajaran bermakna yang dirancang iaitu model pembelajaran pelajar MPP, kompetensi 6C, model reka bentuk pembelajaran MRP, kerangka 3E dan kerangka 3R. Dua kajian telah dilaksanakan untuk memperkukuhkan dapatan inovasi ini. Pertama, persepsi pensyarah terhadap penggunaan K2PB dalam perancangan PDP KPPB yang mengandungi 5 bahagian. Secara keseluruhan, responden mudah untuk menggunakan templat K2PB untuk PDP mereka. Hasil dapatan ini diperkuatkan lagi apabila dapatan bahagian E menunjukkan 20 orang pensyarah daripada 25 orang telah bersetuju bahawa templat K2PB membantu dalam proses PDP KPPB. Kedua, kebolehgunaan templat K2PB mengandungi 4 bahagian dengan 27 item yang menunjukkan majoriti responden bersetuju templat K2PB adalah berguna, mudah digunakan dan mudah dipelajari. 100% responden berpuas hati dengan tempat K2PB dan bersetuju bahawa tempat K2PB berfungsi seperti yang mereka mahu. Seteruskan dapatan ini juga dibentangkan dalam Kolokium Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi IPG Kampus Kan Kopi 2023 peringkat kebangsaan pada 30 Oktober 2023. Perluasan inovasi dilaksanakan dengan memperkenalkan templat ini dalam bengkel perancangan kurikulum, menunjukkan cara penggunaannya dan bagaimana templat tersebut memudahkan pensyarah untuk memilih model dan alat digital yang bersesuaian dalam PDP KPPB. Seterusnya, memudah cara, dengan konsep sinergi menghulurkan bantuan melalui khidmat nasihat secara bersemuka atau dalam talian. Kami juga membina portal K2PB sebagai tapak rujukan kepada semua. Seterusnya, menghubung bridging. Templat K2PB telah mendapat sijil pemberitahuan hak cipta yang dikeluarkan oleh MyIPO bertarikh 28 Julai 2023. Inovasi ini juga bukan sahaja digunakan oleh pensyarah tetapi juga oleh guru pelatih pelajar IPG dalam menghasilkan inovasi digital mereka melalui kursus inovasi digital dalam PDP. Templat K2PB telah mendapat Gold Award dalam International Conference on Educational Research and Innovation 2023 pada 31 Oktober hingga 1 November 2023. Hasil daripada pencapaian gold model tersebut, kami telah menambah baik inovasi kami dengan memudahkan lagi penggunaan templat ini melalui: pertama, tahap ketersediaan sistem menggunakan platform atas talian yang tersedia untuk akses pengguna di seluruh institusi pendidikan yang mengamalkan KPPB secara individu atau kolaborasi. Templat K2PB mempunyai antara muka mesra pengguna dan sumber daya yang membantu dalam merancang, merekod dan menentukan model KPPB yang bersesuaian aktiviti pembelajaran bermakna. Kedua, tahap kesediaan teknologi. Infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menggunakan templat ini telah tersedia dan diselaraskan dengan baik. Ini termasuk penyelenggaraan berkala dan sokongan teknikal yang bersedia memberi bantuan jika diperlukan. Ketiga, tahap kesediaan proses. Manual penggunaan templat ini telah dimuatkan di muka hadapan templat dengan bahasa dan grafik yang sesuai dan mudah difahami. Pensyarah turut diberi penerangan sebelum menggunakan templat. Kekuatan dan keunikan templat adalah, walaupun tanpa penerangan, pengguna boleh menggunakan templat ini dengan mudah kerana manual penggunaan yang lengkap dan mudah difahami. Secara keseluruhannya, pengenalan templat K2PB telah membawa impak positif dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah. Ini bukan hanya membantu pensyarah merancang aktiviti pembelajaran yang lebih bermakna kepada pelajar tetapi juga memberi peluang kepada mereka untuk terus memperkembangkan prinsip-prinsip KPPB dalam konteks pengajaran mereka. Dengan komitmen dan kesedaran yang semakin meningkat, para pensyarah dapat merangkul lebih banyak lagi potensi pembelajaran berasaskan KPPB yang membawa manfaat besar kepada semua pihak dalam arena pendidikan ini, khasnya kepada pelajar IPG. Sekaligus mencipta persekitaran pembelajaran yang bermakna dan mempersiapkan pelajar untuk berjaya dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.